Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khassa nafsahu bit-tawam wa manna 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa khalaqa min nurihi nura habibihi Mustafa al-Mukhtar sallallahu alaihi wasallam. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa khatamin nabiyyin min ibni Abdillah. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Dikasihi lagi dimuliakan barisan ahli-ahli jawatan kuasa Masjid Tariq Beziak bersama pegawai-pegawainya yang dibarisi ahli jemaah, cikgu-cikgu, ustaz-ustaz, pimpinan masyarakat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu untuk pembuka bicara kuliah, secebih-cebih marilah sama-sama kita memanjat kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya, kerana Allah Subhanahu wa taala telah janji kepada kita, barang siapa yang banyak-banyak bersyukur atas nikmat dia, maka Allah Taala akan tambah lagi nikmat kepada kita, sehingga kita tak sedar betapa banyak nikmat yang kita lalui. Antara yang kita tidak sedar, nikmat yang kita lalui iaitu nikmat COVID-19. Jadi hari ini ustaz-ustaz telah pun mungkin barangkali cemuh ataupun dah berulang kali bercerita tentang COVID-19. Untuk ustaz hari ini rasanya nak ambil bahagian juga untuk kali pertama kuliah. Buku bawa untuk pelajaran sifat 20 kita, tapi untuk permulaan mukaddimah kuliah ustaz agak-agaknya ingin nak ambil sedikit perspektif Islam tentang COVID-19, yang mana nikmat yang kita tak nampak di sebalik COVID-19. Apa nikmat yang kita dapat, yang kita tahu mungkin barangkali susah. Dan tahuilah bahawasanya apa yang berlaku atas muka bumi dan seluruh dunia ni, dia tak akan lari daripada dalam Al-Quran dan juga hadis. Ya mesti Allah Ta'ala melakukan sesuatu mengikut iradahnya atas dalam Al-Quran, apa yang ada dalam Al-Quran, apa yang ada dalam hadis, itu yang akan berlaku. Cuma yang kita tak nampak dalam Al-Quran tak sebut COVID-19, tak sebut. Tapi ada ayat khusus, memang betul-betul jelas-jelas ayat tu mensabitkan tentang COVID-19. Jadi walau bagaimanapun Ustaz nak ambil ayat tersebut untuk kita ibrah. Moga-moga kita barangkali sedikit sebanyak nampak COVID-19 benar-benar datang daripada Allah, bukan kluster tabligh, bukan kluster A, bukan kluster B, bukan kluster 2, sehingga kita lupa ia datang daripada tangan Allah Subhanahu wa taala. Agak-agak pelik dia kalau kita kata COVID-19 datang daripada kluster Allah. Pelik. Oh, tak sebut yang tu. Yang tu ya betul sebenarnya, tapi kita tak sebut kluster Allah, sehingga lupa atas kehadiran ataupun atas munculnya virus tersebut. Baik, untuk kita tengok apa yang ada dalam Al-Quran, nak fair, nak samakan tentang apa yang berlaku PKP atau virus ni, supaya kita benar-benar nampak, ya Allah, rupanya
kluster mu ya Allah datangnya tabligh datang COVID-19 begitu. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, kita sama-sama dengar, insya-Allah dah sama-sama kita cuba tengok apa kata dia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Al-Baqarah 155. Balik tengok lepas ni. Sesungguhnya sebenarnya Allah Ta'ala mempunyai sifat amat pemurah dan pemboros. Sebelum kita masuk ayat tadi, biasanya kita tak pernah dengar pun Allah pemboros. Yang kita dengar yang pemboros ni manusia. Apa yang berlaku pemboros kalau ianya berlaku pada manusia? Sudah tentunya binasa. Contoh, kalau kita penjual, orang minta beli 1 kilo, kita bagi 5 kilo, borohnya kita, mati kita. Kita buat persiapan untuk duit makanan untuk keluarga kita, kita bagi habis semua orang, mati kita, boros, muflih mungkin. Tapi kita nampak bagaimana Allah tu pemboros. Nak kait dengan COVID-19, boleh tak kita kata Allah pemboros? Boleh, kerana itulah sifat dia. Bila kita pinjam sifat Allah, tak sifat kita, binasa. Tak layak kita guna pemboros. Sebab kita bukan kaya. Kalau kita guna sifat pemboros, kita akan binasa, kerana kita bukan kaya. Ustaz, ramai orang kaya ustaz, siapa belia-belia. Tak. Kaya ni kalau kita tengok destinasi yang betul, tuan-tuan, dia tak perlu kepada apa-apa. Tapi manusia kaya dia perlu. Kalau dia kaya kerana dia bisnes, dia perlu pada pembeli. Kalau dia jutawan kerana apa? Kerana dia menega ke ataupun kerana apa, dia mesti sabit dengan benda-benda yang dia perlu. Dia tak boleh kaya seorang-seorang, dia tak boleh. Ada benda dia akan susah bila tidak ada benda-benda. Erti dia fakir. Bila susah mana fakir? Contoh kalau orang menega pasal malam tidak ada orang beli, susah dia. Susah tu fakir, bukan kaya. Maka tak layak pada dia pemboros. Tapi Allah Ta'ala dia boros. Apa yang boros? Bila dia bagi rezeki, dia tak peduli orang lawan dia ke, orang sayang dia ke, orang benci dia ke, dia bagi dia boros. Dan dia tak punah pun, dan tak binasa pun. Begitulah kita nak kait dengan COVID-19. Borosnya Tuhan, dengan sabit COVID-19 semua orang selamat. Tak kira orang Cina, tak kira orang murtad, tak kira siapa janji manusia selamat apabila mengikut PKP. Tuhan bagi je boros. Boros Tuhan, dia tak pilih kasih. Perkataan yang mudah, tak pilih kasih, boros. Kan kita ni kalau pilih kasih, tak pilih kasih, mati kita. Anak kita dengan anak orang serupa kita bagi, mati. Tapi Allah Ta'ala kerana sifat dia maha kaya, maka boleh kita letak dia pemboros, kerana dia tidak binasa pada dia. Dan memang pemboros, bukan setakat murah, pemboros lagi. Dia tak kira, dia bagi je. Ada orang minta, kau tak minta, dia bagi je. Habis, walanabluwannakum bisyai'in minal khawf. Wa dah dimulai dengan huruf wa tu. Kalau orang kita bahasa Arab atau mengaji nahwu sarah ni, tuan-tuan, merupakan perkara yang amat penting. Kerana apa? Allah Ta'ala wa tu merujuk pada sumpah. Tuhan bersumpah. Bila Tuhan bersumpah, benda tu nyata tengok. Bukan mutasyabbihat, bukan sembunyi-sembunyi, bukan kena kaji selidik, bukan kena fikir dengan fikiran cerdik dak. Bila Tuhan bersumpah, memang jelas-jelas nampak. Contoh, Tuhan bersumpah dengan masa, manusia dalam kerugian, memang nampak benda tu rugi. Tak payah nak bicara banyak, tak payah nak bahas. Sini pun begitu juga, walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'. Artinya Allah Ta'ala bersumpah. Apa sumpah Tuhan?
Demi sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan. Wala nabluwannakum bi syai'in minal khauf. Dia akan datangkan kita sedikit ketakutan. Sebelum datang COVID-19 ni banyak benda dah kita takut. Tsunami kita takut, tapi tempat yang tertentu saja. Kanser kita takut, tapi orang tertentu saja. HIV takut, sehingga orang mana jenazah HIV, Allah subhanallah, macam perselainan juga tu, tutup habis muka. Tapi orang tertentu saja, sehingga manusia tak sedar. Tuan-tuan, takut separuh-separuh saja, tak sedar bahawa benda tu adalah ujian daripada Allah Ta'ala. Contoh tsunami yang datang itu hari di Aceh, kita tak ada benda. Gempa bumi, kita tak ada benda. Tapi COVID-19 dia datang seluruh umat manusia. Selagi ada bumi, selagi tu COVID-19 mari. Dia tak pilih kasih. Dia semua manusia dalam ketakutan. Takut ni bukan sahaja Allah Ta'ala nak sia-sia nak mempermain-mainkan jiwa-jiwa manusia dak. Kerana ramai manusia lain yang lalai, yang lupa Tuhan, maka Tuhan hadirkan perasaan takut supaya ketakutan tersebut terselit sifat kita takut akan jumpa kalimah Allah. Contoh saya bagi contoh. Hari ni tuan-tuan, kalau ustaz duduk di Masjid Tariq Beziak, tiba-tiba mari simptom nak stroke. Simptom nak stroke, mungkin tuan-tuan pernah tanya macam mana nak stroke. Dia mari kebah. Kalau kita pegang benda dia jatuh, kebah. Lepas tu kebah dia mari pening. Lepas tu jatuh tangan. Lepas jatuh tangan, jatuh tubuh. Lepas jatuh tubuh nak bangun tak boleh. Masa tu kita akan jadi takut. Takut kita tak nampak doktor, kita nampak Tuhan. Jatuh kita naik motor, tiba-tiba lori nak langgar kita. Allah nampak Tuhan, tak nampak hospital. Apa-apa sahaja takut tu memang nampak Allah. Jadi Allah Ta'ala datangkan COVID-19 supaya manusia lautan manusia nampak Allah, bukan nampak maksiat. Sebabnya sebelum ni tuan-tuan, subhanallah, manusia dalam gelombang maksiat yang amat menakutkan. Sebelum hari COVID-19, gelombang maksiat yang bermula, Ustaz ingatlah, seingat-ingat Ustaz, bermula daripada Belanda. Belanda telah meluluhkan maksiat yang terbesar, yakni berkahwinnya laki-laki dan laki-laki di Belanda. Bila kita dengar di Belanda, kita kata itu Belanda. Dan dia berjangkit macam virus juga. Semua negara-negara barat, sehingga sampai ke Itali, tuan-tuan, berluasa tentang sukanya laki-laki dan laki-laki, sehingga berlaku orang macam reformasi. Tunjuk suka kepada rakyat dia tunjuk pada orang lain dengan berlagakkan bogeh. Jatah dengan jatah. Gelombang maksiat berlaku. Tak ada tangan-tangan manusia yang mampu cegah. Kerajaan yang tak mampu, ulama tak mampu cegah. Sehingga gelombang ni tak berhenti. Dia pusing seluruh dunia. Last kali gelombang ni sampai di Malaysia. Yang kita kata anggap benda tak sampai di Malaysia, tuan-tuan. Laki-laki suka laki-laki, sehingga tidak ada kuasa yang boleh cegah. Allah Rabbi, tuan-tuan. Agak-agaklah kalau Nabi ada, Nabi suka ke tak? Mungkin kalau sekiranya Nabi masih ada, dia akan angkat ketajaman pedang dia, akan menentang maksiat-maksiat yang sebegini, rakus. Perempuan dan perempuan, laki-laki dan laki-laki, rakus. Tapi saya Nabi dah tak ada 1400 tahun yang lepas. Walaupun kita nampak Nabi tak ada, ingat tuan-tuan, Nabi dalam kubur alam barzah berduka cita kerana umatnya dalam gelombang maksiat dan tak mampu nak cegah lagi. Manusia tak mampu nak cegah lagi. Mungkin barangkali kita tak nampak di tempat Belanda, Itali, kita nampak di tempat kita. Di tempat kita sudah pernah berlaku benda yang tak mampu. Nak berzina, bagi berzina, jangan ketuk pintu. Nak minum arak, jangan tegur dia. Siapa tahap kali nak tegur? Contoh, siapa gelombang tu di Malaysia? Contoh, negara lain lama dah benda begitu. Negara Malaysia tak lama, tak sampai 10 tahun. Berlaku mungkin sampai dalam setahun, 2 tahun macam itu.
Minta maaf dah. Tapi Ustaz nak tengok, nak tunjuk bahawasanya Allah Ta'ala tu datang virus ni supaya nak selamat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari golongan maksiat tu. Kerana Nabi dalam kubur alam barzah berduka cita, tuan-tuan. Ibarat macam kita lah. Kalau suruh kita mudah cepat terasa. Kalau kita alam barzah, kita ada anak 10 orang, 5 orang. Masing-masing buat mungkar dan fahsyar atas muka bumi. Agak-agak kita boleh selesa dalam kubur. Kita tak tahu pun anak kita buat jahat dah. Kita boleh kenal seorang-seorang anak kita ni sedekah tahlil pada aku, dia ni sedekah jariah macam tu macam ni, dia ni anak. Kalau semua anak dia jahil, anak dia dalam keadaan global maksiat, dia dalam kubur merau, Allah subhanallah. Sedih kita dalam kubur. Nabi lebih pada tu, tuan-tuan, sedih. Maka dengan kesedihan Nabi dalam alam barzah, Allah Ta'ala, tuan-tuan, ini spesial umat Nabi Muhammad. Kalau umat-umat sebelumnya Nabi habiskan dengan bala musibah, jadi datangkan tangan Allah Ta'ala, kaum Ad, kaum Hud, kaum Samud. Tapi umat Nabi Muhammad dia tak biarkan dalam kacau maksiat berlarut-larut. Dia hantar COVID-19, maka terhenti maksiat. Seluruh dunia terhenti. Mana lagi ada orang bersekongkol, duduk surah pun jauh-jauh. Tak ada orang tepuh kulit dia ni. Bos nak kata gay, tepuh kulit pun duk. Dan ibarat hantarkan misi virus COVID-19 untuk menyekat, menghentikan gelombang maksiat itu, tak mampu lagi tangan-tangan manusia untuk cegah. Dari atas sendiri. Subhanallah. Dan kata Allah Ta'ala lagi, wal ju' dan berlaku kelaparan. Cuba tengok masa PKP, gelombang COVID-19 telah berlaku yang begitu hebat masa tu. Manusia dalam keadaan lapar kerana tak mampu buat kerja. Tuan-tuan, kalau kita kaki tangan kajian mungkin bagi tak terasa lapar. Yang penego-penego persedia pasal malam, jual burger tepi jalan. Lapar 4 bulan. Siapa orang? Subhanallah. Tengok di Indonesia apa berlaku? Riuh rakyat dia. Tak setuju PKP. Tak nak lapar. Tengok dia kita buat, cari tahan geng-geng parti buat satu bangunan. Kita tahan dia, jangan dia buat kerja. Subhanallah. Lapar dia komplain. Siapa Al Jazeera nak komplain. Jahat Malaysia dia kata, kerana melaparkan parti ni. Kecoh. Allah, lapar. Kita sendiri pun lapar juga. Dan seterusnya kata Allah Ta'ala, wa nafsin minal amwal, wa nafsin minal amwal, dan kekurangan dari harta benda. Subhanallah. Memang kurang. Sebab itulah bijaknya kerajaan kita Malaysia khususnya dipuji oleh semua negara-negara di dunia. Bijaknya sehingga hari ni kita tak perlu bayar rumah dan kereta lagi. Kerana kita tak ada pitih. Tak ada harta. Memang kurang harta. Tidak ada orang boleh enjoy masa tu, tuan-tuan. Wal anfus, dan jiwa-jiwa. Berapa ramai orang yang susah mati menginak berapa. Kalau di Malaysia mungkin juga ramai mati. Kalau di Amerika lagi ramai mati. Jiwa-jiwa yang mati, jiwa-jiwa yang punah. Tengok tuan, dalam kita takut kepada HIV, bila berlaku kematian dan juga bila memandikan jenazah, nampak hebat. Tak, kerana tutup begitu sekali pemandi-pemandi. Tapi masih lagi ada talqin, masih lagi ada tahlil. Itu paling kuat itu HIV. Tapi COVID-19, tuan-tuan, subhanallah, tak boleh nak buat apa. Betapa jiwa-jiwa manusia sedih masa tu. Kalau kena ayah kita, anak kita, baru kita terasa macam mana. Bila berlaku kematian tak boleh nak sentuh pun. Subhanallah, sedih. Isteri kita mati, tak nak tengok pun, tengok jauh. Sedih, tuan-tuan. Mak boleh tepek dengan mayat pun sedih lagi. Ni mak paling nak tepek dengan mayat. Boleh tepek bayi mata jebek. Tuhan bagi sedikit kesedihan supaya kita sedar
bahwasanya datang COVID-19 ni bukan untuk menyusahkan manusia, tetapi ada hikmah itu sendiri. Wasamarat, dan juga tanaman-tanaman. Cuba tengok di Sungai Sul, tengok dekat apa berlaku PKP, tanaman habis punah. Tak ada orang nak beli. Buah tetap masak, buah tetap tua. Bendi, kacang, bertambung, faham tak ambil pun. Banyak sangat. Osok tanaman. Sungai Sul cukup, tak bagi lain Sungai Sul. Allah, betul-betul ayat ni sama dengan PKP. Wa basyiri sabirin, katanya Allah Ta'ala, dan berilah perkhabaran gembira kepada yang sabar. Siapa yang sabar? Kita lah. Jadi hari ni kita nak cuba nak beri khabar gembira gapo dia kelebihan COVID-19. Nak bagi khabaran gembira. Perkhabaran gembira antaranya pepatah yang ataupun kata-kata yang begitu mungkin bakal famous dalam Malaysia. Apa dia? Kita jaga kita. PKP timbul perkataan yang begitu hebat. Kita jaga kita. Kenapa kita jaga kita? Sedangkan Tuhan bagi tahu lama dah kita jaga kita ni. Dan kita pasti benar. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu, jaga kita. Qu anfusakum wa ahlikum nara, dan juga keluarga kamu. Sebab tu tuan-tuan, kita jaga kita dan keluarga kita. Tuan-tuan perasan ke tak? Kita mana-mana kita pergi, kita ikut PKP. Ikut jarak sosial. Rumah kita ikut jarak sosial juga kat rumah. Rumah kita kebal ke? Rumah kita duduk tu dengan bini dengan anak, ada jarak sosial ke? Tak ada. Bila kita masuk rumah, macam virus tak ada. Macam terlepas penyakit virus. Persoalannya apa beza rumah kita dengan masjid? Apa beza? Adakah rumah kita tu kebal nak banding dengan masjid? Masjid tak kebal. Mesti jarak semeter. Rumah tak ada pun jarak sosial. Tuan-tuan, Tuhan bagi pelepasan di rumah. Kita tak ada rasa takut pun. Di rumah tak ada mari perasaan takut. Selamat kalau kita jaga kita dan keluarga kita. Selamat. Kalau selamat, orang panggil bakar api neraka, apatah lagi COVID-19, apalah sangat. Tuan-tuan, apalah sangat COVID-19. Jadi kita jaga kita tu tepat berkaitan dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Jadi tuan-tuan, kita melihat daripada sudut praktikal, bagaimana kita nak melihat betul ke datang pada Allah Ta'ala COVID-19 ni, kluster Allah. Kita kata ayat yang mudah faham. Yang pertama, kita nak selamat pada COVID-19, maka seluruh KKM, geng tim-tim dia ajar bagaimana kita basuh tangan, cuci tangan. Dan hari ni kita cuci tangan dengan sanitizer. Dah, kau dengan sabun. Sanitizer yang popular sekali. Agak-agak ada orang ambil sanitizer ni cuma lengan, cuma muka, cuma perut ada. Tak ada tangan. Apa kaki tak? Kaki cukup pakai stocking kan? Baik, yang pertama, maksiat yang dikatakan global seluruh dunia sana ni, ia pucuk-pucuk berlaku panggil. Bermulanya gay, bermula pada tangan. Lesbian, bermula pada tangan. Dan nak cegah maksiat pun dengan tangan. Tapi tak mampu. Nabi kata, bila kamu melihat kemungkaran di antara kamu, maka cegahlah kamu dengan tangan. Tapi tak mampu dengan tangan. Sebab tu hari ni kita kena ingat, tangan dia kena cuci daripada kotoran. Kotor tu najis pada dunia. Kalau kotor untuk akhirat, dosa. Kotor akhirat, dosa. Kotor dunia, najis, virus. Cuci. Dan mengapa kita tutup mulut, tutup hidung? Takut masuk virus start melalui rongga-rongga. Mulut rongga-rongga, hidung rongga-rongga. Apa-apa tak tutup telinga sekali.
Telinga bukan rongga-rongga. Telinga ni kau tutup belakang lebih telinga. Tak. Tuan-tuan tak. Kerana maksiat lepas pada tangan, dia akan melalui proses mulut. Mulut dengan kata-kata manis, dengan godo-godo manis, macam-macam. Mulut ni subhanallah tuan-tuan. Bergelombang maksiat, mulut, hidung, telinga tak ada. Sebab itulah peringatan kita kena cuci najis kita melalui tangan dan tutup mulut hidung. Sebab tu barang siapa yang tidak mampu bercakap, kata Nabi, biar baik dia. Sebab tu bila kita pakai mask, kita tak nak bercakap banyak. Cuba tuan-tuan test. Kita mengapakan dengan kita dengan tutup, mana kita kecek banyak. Sebab tu mulut ni bukan setakat dunia kena tutup. Akhirat orang yang berlaku dosa, dia peteri terus mulut ni. Bukan dengan mask, dia jahit terus. Dunia tak apa, dengan mask lagi tutup. Jangan bunyi mulut duk dia. Sebab ramai sangat orang yang melawan Tuhan. Tak kenal, tak nak baca Quran apa semua. Artinya maksiat macam-macam berlaku di senak penjuru. Maka dia tutup semua mulut-mulut. Hari ni dengan COVID-19 terhenti kok mana gelombang-gelombang maksiat tersebut. Berhenti tuan-tuan. Tidak ada lah timbul orang nak berzina, tidak ada lagi orang disco, tak ada lagi orang nak belarok nak minum arak, tak ada lagi belarok bogel, tak ada. Subhanallah Tuhan. Saya kepada hamba dia yang dipanggil umat Nabi Muhammad SAW, supaya umat yang terhenti maksiat, semoga pintu syurga terbuka, pintu neraka tertutup. Mungkin kali alam razah Nabi baginda Rasulullah SAW dah tersenyum kerana umat terhenti daripada gelombang maksiat tersebut. Tersenyum. Barang kita begitu juga tuan-tuan. Jika anak kita dalam keadaan maksiat, tiba-tiba satu masa mari dah malaikat berhenti pukul kita. Kita tanya, wahai malaikat, kenapa berhenti pukul aku? Pahala aku hormat kepada pahala yang lalu untukmu yang datang daripada anak-anakmu. Oh, kita tersenyum kerana terhenti maksiat, datangnya pahala. Kita akan rasa lega. Ya Allah, panjanglah umur anak-anakku atas muka bumi, ya Allah, supaya aku dapat mengalir pahala yang sentiasanya, ya Allah, dalam kubur ni, ya Allah. Sukanya kita. Nabi pun suka sangat-sangat kalau umat dia tidak melakukan maksiat. Jadi apa yang berlaku pada hari ini, bersyukurlah walaupun kita nampak bawa sejadah ke masjid. Tuan-tuan, perhati tak? Sikit lagi sebelum Isyak. Ustaz cuba perhati, tengok secara persendirian lah. Dulu masjid tuan-tuan, bila tutup email ustaz-ustaz mengajar, datanglah awal. Sebab bila datang lewat, malaikat tutup buku. Bila tutup buku, mari saja kita sini, pahala tak ada. Tak ada pahala. Mari orang panggil Jumaat masbuk. Muafiq tu muafiq. Tak muafiq masbuk Jumaat tu masalah tak faham. Kita kata masbuk mudah. Orang tengah sembahyang baru sapa. Khutbah tak masalah dah. Khutbah tinggal lama dah. Sebab orang sembahyang satu rakaat baru sibuk tu. Masbuk. Gegen ni kan tuan, sah dah sembahyang. Sah, pahala tak ada. Tuhan ajar kita pada hari Jumaat yang kita lalu PKP ni, kalau kita lewat boleh masuk dah agak-agak. Kita agak. Ya tutup pintu. Kalau malaikat tutup buku, orang tutup pintu. Kamu tak ada pagi Jumaat, balik kan. Tuhan ajar semua umat di Malaysia khususnya lah, pakat mari awal belakang. Dem zikir, api buah zikir 12.30 penuh dah. Itu hak sebenarnya. Khatib tak naik lagi, penuh dah masjid. Nak nampak Tuhan nak ajar umat Nabi Muhammad macam mana? Berkenaan dengan hadis Nabi kata jangan jadi masbuk. Tuhan ajar. Oh rupanya mampu kita ikut. Mampu boleh mari awal 12.30 borong. Ketika 4 orang terlepas balik, baru balik ketutup itu. Oh nampak ke tutup itu? Kau tutup buku tu? Orang malaikat tutup buku tu. Allah Rabbi. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, pengajar daripada kita semua masjid begitu, bukan masjid Tarik, seluruh Malaysia awal. Orang tak baca khutbah penuh dah. Itulah dimaksud, ustaz maksudnya perkhabar gembira. Tuhan nak buka pintu-pintu syurga kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nak berhentikan segala gelombang-gelombang maksiat berlarutan.
Jika tak ada COVID-19, apa berlaku di Malaysia kali? Ramai hak nikah jantan. Hak sajak pergi tawaf baru tak mampu nak cegah. Sehingga terhenti orang tawaf. Berapa minggu berhenti tawaf di Mekah tak? Orang tak nak lagi. Tak ada manusia boleh larang maksiat yang terbesar. Allah Rabbi. Sabit moga Tuhan buat pilihan kebijaksanaan Allah SWT. Maka alhamdulillah hari ni kita manusia atas muka bumi jarak 1 meter tak bersepuh kulit pun selamat. Kita pergi bandar kuartal je. Ada jumpa tak pondek jalan kokek-kokek tepi band tepi orang ni ada tak? Tak ada dalam ni. Tak jumpa pondek jalan habis tak ada. Disko tak ada dah. Mungkin kalau PKP ni siapa bertahun-tahun mungkin berkali molek manusia akan berhenti maksiat. Tapi Tuhan bagi hayat virus ni pendek je hayat dia. Berapa hayat je? 15 hari 15 malam. Allah. Macam hayat apa panggil sucinya haid dan nifas. Bayangkan kalau tidak ada hayat seperti HIV. HIV mana ada hayat? Dia datang bila-bila, kena tak ada hayat tuan. Tapi COVID-19 ada hayat seperti sucinya haid dan nifas 15 hari 15 malam. Itu pun berbulan-bulan nak boleh kaya hilang dan ramai manusia mati. Allah. Sebab itulah tuan-tuan, dengan COVID-19 juga ada bersabitan Tuhan nak bagi contoh kepada kita mungkin. Contoh kepada kita mungkin di mana bila datang Ya'juj Ma'juj, bagaimana Tuhan matikan Ya'juj Ma'juj. Sebab Nabi Isa AS sendiri tak mampu untuk bunuh Ya'juj Ma'juj. Nabi Isa hanya mampu bunuh Dajjal saja. Ya'juj Ma'juj tak mampu. Di mana umat manusia ketika tu suruh Nabi Isa AS, biar Nabi Isa kamu bunuh kan Ya'juj Ma'juj. Kita ni dalam ketakutan yang amat sangat. Apa kata Nabi Isa? Aku tak mampu untuk bunuh Ya'juj Ma'juj sebab terlalu ramai. Pendek cerita, bila Nabi Isa AS dan pengikutnya pergi satu bukit yang di tempat yang tinggi, tak silap ustaz, Bukit Tursina ke? Satu tempat yang tinggi berdoa, meminta kepada Allah SWT untuk bunuhkan Dajjal. Maka Tuhan hantar virus tu hantar. Virus tu kena ini manusia, ni binatang, ni pokok, ni kayu, ni Ya'juj Ma'juj. Virus ni untuk Ya'juj Ma'juj saja. Sebagaimana Tuhan hantar selautan ramai manusia atas muka bumi, sekejap COVID-19 mari dan orang takut test, dia kena manusia. Dan manusia dia bagi manusia yang berdosa ataupun manusia seperti orang gila. Orang gila mana ada bersih, ada cuci tangan macam kita, tapi tak kena orang gila. Sebab orang gila tu biasa tak berlaku maksiat. Sebab dia terputus maksiat dia, hukumnya terputus, mukallaf terputus itu. Orang gila ada kena COVID-19 tak? Tak ada pengotor, tak pernah cuci tangan, tak pernah sanitizer, tak pernah pakai mask, seorang pun tak kena. Napun hangat Tuhan jaga bahawa nak bagi COVID-19 kepada pendosa saja. Tuan-tuan, tak kena pada orang gila. OKU tak kena. Ada OKU. Macam ni orang panggil anak-anak ni OKU je ni, anak macam apa panggil supul ni, anak macam apa yang tak boleh nak panggil apa lupa. Anak-anak tak anak sekolah khas yang tidak ada dosa, sekolah khas kan ini panggil apa, bisu, contoh bisu, pekak. Tak ada hak, tidak ada hukum pada mukallaf pada dia. Tak ada kena COVID-19. Ya kena, ya ada hukum mukallaf tadi kita. Wajib, ada dosa, ada haram, hak ni kena. Kebanyakan begitulah. Jadi marilah sama-sama kita ambil sedikit ibrah. Tak ada tangan pada Tuhan. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Sebenarnya engkau pemborah ya Allah. Mu tak kira orang Melayu ke orang Cina ke India, kau bagi perlepasan daripada maksiat. Orang Cina takut maksiat. Mana orang Cina buat maksiat lah ni?
Tak ada. Betul. India tak ada rumah siap lah ni. Dia buat jaga kita. Cuba tuan ambil pergi kedai Cina, beli apa-apa dah. Bila kita tak pakai mask, dia punya marah, subhanallah. Keluar. Tapi masuk kedai Melayu tak apa. Kita tak pakai mask pun. Pergi kedai Melayu beli nasi pagi-pagi tu, pakai mask tak? Oh, bodoh gitu. Tak ada. Pergi kedai Cina tengok, kedai Cina. Dia Cina sungguh PKP dia jaga. Katanya selamat dia. Tak ada bila kasih bawah Tuhan. Jadi alhamdulillah dengan keberkahan Tuhan tu, kita kena angkat tangan supaya kita bersyukur. Bukan sekadar kita nak selamat COVID-19 saja. Selamatlah kami daripada kebakaran api neraka. Sebab kita pasti benar, kerana Tuhan tahu kita mampu buat. Kita mampu buat tu pasti benar. Jadi mampu buat antara semaya, kita mampu buat mari awal seperti Jumaat dan puasa dan begitu begini, kita mampu buat segala kewajipan tadi kita. Maka dengan demikian Allah Ta'ala kata kita akan pasti benar, insya-Allah. Sebab tu satu ayat lagi, wasari'u ila maghfirah min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Bila kita dalam keadaan bersyukur pada Allah Ta'ala, wasari'u, jangan lupa bersegeralah kamu minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh, maka Tuhan sediakan syurga seluas langit dan bumi. Kecil sangat syurga, seluas langit dan bumi. 3 minit lagi. Tuan-tuan, syurga ni luas. Syurga akhirat, Jibril AS minta nak tahu sepadan syurga Sayyidina Abu Bakar. Terbang. Siapa mengaku kalah dekat Jibril, ya Allah aku tak mampu nak jumpa sepadan syurga Sayyidina Abu Bakar, tak jumpa. Ni Tuhan cerita syurga seluas langit dan bumi. Kecil sangat. Ini untuk kita tamu ke bumi, tuan-tuan. Kita syurga yang seperti 20 kali 40, 20 kali 60 Baitul Jannati rumah kita. Syurga tu rumah kita. Cukup Allahu Akbar, cukup bahagia dah tuan-tuan. Kita susah luar, senang di rumah, lapar luar, kenyang di rumah, daga luar, ilai di rumah. Baitul Jannati, rumah kita syurga cukup dah. Sebuah hati dah tuan-tuan. Ni syurga seluas langit dan bumi. Di mana tapak kaki kita pijak tanah, situ kita bahagia seperti dalam rumah, tuan-tuan. Hak kita syurga seperti luas bumi. Allah Rabbi, siapa yang boleh tu? Siapa yang dapat tu? Tak lain tak bukan muiddat lil muttaqin, kepada orang-orang yang bertakwa. Tuhan sedia pada orang yang bertakwa. Jadi kitalah orang bertakwa. Menyesal, isah, taubat, suci dosa zahir, cuci dosa batin, ingat mati. Cukup lah tuan-tuan. Memadailah dengan upaya iman kita yang nipis. Moga-moga kita terselamat daripada perkara api neraka, dapat syurga seluas langit dan bumi, atas muka bumi. Alhamdulillah. Boleh syurga Baitul Jannati pun syukur dah tuan-tuan. Sebab tu kita hari ni COVID-19 tak takut dalam rumah. Syurga kita dalam rumah tak takut, sebab kita senang dalam rumah. Tuan-tuan balik rumah takut juga. Tuan-tuan tak ada benda pun. Macam tak ada benda. Ibarat macam syurga dalam rumah dah. Cukuplah sekadar tu tuan-tuan. Moga-moga pendekatan yang sedikit ini, moga-moga sedikit memberi kesedaran kepada kita bahawa Tuhan tu amat pemboros, amat pemurah. Kerana datangnya untuk tutup COVID-19 ni, untuk tutup gelombang-gelombang maksiat, supaya umat Nabi Muhammad dalam keadaan rahmat Allah SWT, dan mungkin berkali ada peluang untuk masuk syurga Allah Azza wa Jalla. Sekadar itu saja. Mudah-mudahan apa yang baik daripada Allah Ta'ala, yang lemah, yang kurang, yang tidak comel, yang agak tak sesuai, minta maaf, minta ampun. Kerana begitulah kita manusia, ada yang tidak kena, ada yang kena. Yang molek sifat, yang huduh buah-buah. InsyaAllah wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu.